Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratim mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah Subhanahu wa taala mentajalikan diri kita untuk tidak lain supaya kita ni bertambah, kita kenal kepada Allah, dan bertambah lagi kita hilang rasa keakuan diri kita. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hari ini kita telah didatangi oleh tetamu zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah insya-Allah dengan keadaan yang mana kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada bersama-sama dengan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ucapkan selamat marhaban bikum. Semua alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa saja yang kita berhijrah tadi semata-mata kerana Allah dan Rasul, maka akan kita dapati Allah dan Rasul. Dan tidak ada yang lebih baik daripada hijrah niat kita melainkan Allah dan Rasul. Bukan senang, bukan mudah pada penghujung zaman ini kita nak hijrah. Hijrah tu memang dah tak ada. Tapi ini hijrah kebatinan ataupun hijrah diri untuk menguatkan diri kita untuk nak mendatang ni nanti kita menghadapi era yang penuh mencabar. Jadi kekuatan untuk hijrah itulah yang akan seseorang tu akan diberi original oleh Allah, asli oleh Allah. Bila kita ni duduk masih lagi dalam keadaan bercampur dengan orang-orang awam, yang kita sendiri belum hijrah, maka kekuatan kita tak begitu kuat lah maknanya. Jadi kekuatan tu tadi kita kena keluar dulu. Macam Rasulullah keluar daripada kota Mekah ke Madinah. Baru di situ Allah menyusun tadi. Jadi di sinilah kita nak. Hanya orang yang hijrah, yang betul-betul kuat semangat, diberi oleh Allah kekuatan iman yang boleh keluar. Bagai-bagai lagi ujian untuk kita keluar ni. Bisikan-bisikan dalaman kita tak boleh nak cakap lah. Kemudian sekeliling kita, keluarga kita yang menyayangi kita, dia sayang juga kita, tapi dia tidak berapa mengerti. Tetapi kita ni yang faham, kita harus hijrah kerana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Allah tahu dalam diri kita ni kita hijrah kerana Allah dan Rasul. Pasti akan kita dapatkan Allah dan Rasul. Kerana tidak ada yang lebih enak, lebih
nikmat selain daripada nikmat kita dapat Allah dan Rasul. Susah nak diceritakan. Kerana orang yang tak mengalaminya tidak akan dapat. Tidak akan dapat merasakan. Hanya orang yang betul-betul keluar, dia dapat rasa. Nak dicerita pun tak mampu nak dicerita. Sebab kemanisannya dapat Allah dan Rasul. Ibaratnya kita meninggalkan semua. Kita betul-betul menuju Allah dan Rasul. Tu tadi. Nikmat dia tu tak tahu nak cakap. Hanya di saat ini, maknanya sesuai dengan waktu yang kita hijrah ni. Waktunya, waktu kena di bulan perjalanan Asra. Perjalanan Asra, maknanya bulan ni bulan Rajab, bulan perjalanan. Cantik susunan Allah tu tadi, maknanya bulan-bulan semua bagus. Hari semua bagus. Tapi bulan yang bagus diberkati oleh Allah. Perjalanan tu tadi adalah di bulan Rajab, iaitu hijrah kita bulan Rajab. Barakna, diberkati sekelilingnya. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah. Jadi Allah yang memperjalankan hijrah kita. Allah yang memperjalankan hakikat sebenar. Jadi bila Allah yang memperjalankan, dari mana-mana tak kira lah. Yang mustahaknya adalah kita rasakan setiap detik nafas kita turun dan naik adalah perjalanan hidup kita. Ada orang tanya pada saya, bulan Rajab ni apa amalan paling baik? Apa saya nak buat? Yang ni tanya, apa nak buat? Saya cakap satu aja. Kalau betul-betul kau nak beramal, setiap langkah-langkah kaki yang kau langkahkan di bulan Rajab ini, kalau kau tahu, engkau mesti menghadirkan tiada langkah engkau melainkan langkah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap nafas-nafas engkau turun naik, engkau rasakan Allah yang naikkan, Allah turunkan, Allah berhentikan. Sentiasalah. Apa pun perjalanan kita, keluar kita daripada kita tidur, keluar roh kita, sentiasa rasakan Allah yang memperjalankan. Itu cara nak amal, nak kata nak beramal betul-betul, itu dia. Ya. Orang kata baca ni, semua betul. Tapi nak betul-betul yang di sisi Allah, makna perjalanan tu sesuai. Asra adalah merasakan setiap asra, iaitu setiap perjalanan kita rasakan adalah dia yang memperjalankan kita. Jangan lagi rasa kita. Kita tu tak ada. Dialah memperjalankan kita. Baik dalam mimpi, baik apa kita perhatikan dalam diri kita, perjalanan darah kita, perjalanan penglihatan, perjalanan sesuatu nak masuk pendengaran. Sebab keputusan daripada subhanallazi asra bi abdihi, hambanya tadi Rasulullah SAW termasuk kita hamba Allah. Adalah nak khatam dia tadi, nak kita faham tadi adalah innahu wasami'ul basir. Allah tu maha sami' dan melih. Itu ni nak pakai kat situ. Jadi kita pastikan mendengar dan juga melihat tu dengan dia. Baru kita tahu dia semua belakang. Sepanjang perjalanan itu nanti penutup dia adalah innahu wasami'ul basir. Maha mendengar dan maha melihat. Jadi kita selalunya kita melihat dan mendengar dengan kita. Tukarkan. Tahu kita akan nampak perjalanan kita ni dia. Dialah sami' basir. Dia tahu. Ya, dialah sendiri yang memperjalankan tadi asra bi abdihi. Maha suci, perkataan pertama mengatakan kesucian dialah memperjalankan setiap hamba-hambanya. Jadi perjalanan kita adalah perjalanan suci. Bila kita tak ada keakuan diri. Dikatakan lailam, itu malam itu mati. Mati. Kalau bahasa hakikatnya, kata tafsir Syekh Abdul Qadir Jalani, maknanya kita
Jangan ada merasa dirilah mati ni. Maknanya bukan ambil mati, maknanya la hayun, tidak ada hidupku melainkan hidup. Mati yang gitu nak kita rasakan. Sepanjang perjalanan ni tadi, bulan Isra' ni maknanya kita mengamaliahkan setiap sesuatu perjalanan kita dan setiap detik dan saat itu kita merasakan dialah yang memperjalankan kita. Ini agak sukar kalau kita tak buat, tak biasa buat. Tak dengar lagi lah. Kita hanya sekadar bila 27 Rejab, bulan Rejab ni kebanyakan kita mendengar ceramah-ceramah, kebanyakan kita menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul lah perjalanan tu. Tapi kita tak tahu sebenarnya setiap perjalanan hidup kita juga adalah asra bi abdihi. Allah yang memperjalankan hambanya. Kak Saripah Saadiah daripada Melaka, jadi sampai ke mana, singgahnya semua tu perjalanan, semua ingat balik. Innahu was-sami'ul, dia mengetahui apa pun perjalanan kita, dia yang persaksikan, dia juga yang memperjalankan kita, dia juga yang saksikan, dia juga melihat, dia juga yang mendengar apa yang ada dalam pengisian tu. Jadi itu keberuntungan bila kita tahu. Ya, bukan ayat tu tadi, subhanallazi asra bi abdihi, bukan ditujukan pada Nabi Muhammad SAW aja. Tapi ditujukan kepada kita ni hamba. Itu dalam ayat tu kata abdihi, hamba. Jadi Rasulullah SAW dalam cerita tu Rasulullah, dan kita juga termasuk perjalanan hidup kita adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW berserta dengan kita lah yang mengikuti, memahami tadi. Setiap perjalanan kita adalah perjalanan yang dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sejauh mana kita nak mengamaliahkan dan meyakini bahawasanya kita ni berada selalu dalam sekarang ni, terkini ni. Kita rasakan dia memperjalankan nafas kita, naik dan turun. Kita tak pernah ada. Kita tak pernah hidup. Bahagia tak kita? Kita akan rasa bahagia dan tenang sebab yang menjadi gelisah adalah kita merasa seolah-olah kita yang menaik turunkan. Itu jadi beban. Tak mampu kita sebenarnya. Nak naikkan nafas kita, nak turunkan nafas kita, berhenti pun. Itu semua adalah asra bi abdi. Dia yang memperjalankan. Maha suci Allah SWT. Tapi kalau itu kita tidak nampak, maka kita akan menjadi makhluk Allah yang berbalah-balah. Kita kata kita pun ada kuasa, Allah pun ada kuasa. Maka kita tak nampaklah kekuasaan Allah yang sebenar-benar. Sebab kita menompang kuasa Allah, kita mengatakan kita juga ada kuasa. Maka itu Nabi Muhammad SAW setelah balik daripada Isra' wal Mi'raj, maka ada lagi Isra' wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja. Banyak lagi perjalanan-perjalanan Rasulullah SAW. Isra' wal Mi'raj Rasulullah tu berjalan terus. Jadi kita bila mengetahui rupanya perjalanan kita juga Isra' wal Mi'raj. Tapi perjalanan yang agung dia, yang besar dia adalah Rasulullah. Yang kita mengambil cerita daripada cerita tu bahawa kita juga diperjalankan oleh Allah. Ke siapa yang menjalankan kita? Rasulullah aja. Kita tak. Tetap juga Allah SWT memperjalankan kita. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ataupun daripada mana-mana lah. Saya daripada mana? Ampang ke datang ke sini? Tak kira lah daripada mana-mana. Dekat atau jauh, sebenarnya hakikat dia bukan kaki kita melangkah, bukan menaik kenderaan, bukan. Hakikat sebenarnya adalah Allah yang memperjalankan. Nak pakai kenderaan apa? Burak ke, motor ke, kereta ke, lori ke, basikal ke, tak kira. Yang pentingnya kita tahu siapa memperjalankan kita? Allah Subhanahu. Itu nak kita pakai dalam kehidupan kita. Nak kita renung dan juga kita ambil iktibar, kita terus amaliahkan dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita mengatakan aku.
Maka Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, di train, di apa? Maknanya adab-adab Rasulullah itu, diri Rasulullah diajar oleh Allah, bukan engkau Muhammad. Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah. Bukan engkau Muhammad, bukan engkau. Setiap kali apa pun niat ke, apa pun yang datang nak gerak, bukan kau, kita Muhammad dah tak ada dah. Sebab dah terbiasa dididik oleh Allah SWT, bukan engkau. Maknanya semuanya Allah. Bila kita pakai situ, maka kita akan dicintai oleh Allah SWT. Maka kitab-kitab kita, malaikat-malaikat hanya menulis dengan cahaya. Sebab para nabi, para rasul, para wali Allah, kitab mereka ditulis dengan cahaya. Kitab masing-masing. Tetapi bagi orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, kitabnya ditulis dengan dakwat-dakwat yang akan dibagi pada kita nanti, bertulis baik dan buruk. Pasti akan bertulis. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuq. Setiap insan manusia akan diberikan kepada mereka kitab masing-masing digantung di leher. Kitab tu bukan 5G dah, 100G, lengkap semua ada. Apa yang teringat kita dalam hati kita, apa semua ada dalam tu, canggihnya. Tu. Allah Ta'ala kata, Iqra' kitabak, bacalah sendiri. Allah tak payah sebutkan, kau tengok sendiri dalam tu. Canggih, lebih canggih daripada 5G. 100G, bayangkan. Kita tengok sendiri nanti, Iqra' kitabak. Kafa bi nafsika yauma alaika hasib. Cukup kau sendiri yang hisap. Kau tengok sendiri jelas dah. Apa ni dalam ni? Semua ada ni. Yang besar aku buat. Yang halus pun, yang soril pun ada. Tak ada yang tertinggal, ya Allah. Tu tadi. Maka itu kita kena kira kitab kita sekarang. Jadi nak kira macam mana? Yang lepas tu tak boleh lah. Sekarang kita nak kena kira dengan tinta cahaya. Iaitu kita minta kepada Allah, sentiasa kita rasakan kehidupan kita ni disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia jalan nak selamat, iaitu minta Allah fanakan kita. Fana ni adalah orang-orang yang selepas ikhlas ataupun dalam ikhlas tu adalah isinya adalah fana. Fana itu maknanya Allah Ta'ala leburkan kita sampai hilang keakuan kita dah. Jadi ini nak kena praktis, nak kena selalu kita. Bukan kau. Sedekah bukan kau. Solat bukan kau. Buat solat tapi jangan bukan kau. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah. Amalia akan dalam kehidupan kita. Maka kitab kita nanti ditulis dengan cahaya. Tulis juga. Nanti para malaikat di pada mahsyar dilihat nanti cahaya tu penuh macam cahaya para rasul, para nabi. Para wali Allah, semua kitabnya bercahaya seperti cahaya para nabi. Masuk je dalam kubur, bercahaya kuburnya. Sebab amalan-amalannya adalah amalan-amalan para rasul, jejak langkah para rasul, para nabi. Iaitu tidak ada keakuan diri. Bila tak ada keakuan diri, maka Allah mengatakan tidak boleh siapa-siapa pun nak menganiaya kita. Baik malaikat, baik apa pun tak boleh. Itu dah dijanjikan oleh Allah. Siapa yang maknanya dah tiada, maknanya la ilaha illallah, dia berada dalam hizni, berada dalam benteng Allah. Apa tu benteng Allah? Iaitu Allah telah melenyapkan dia, maka tak adalah apa-apa nak dikira. Apa pun yang dia buat bukan diri dia. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna. Inilah amalan yang paling selamat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk, wa ma arsalnaka ila mubasyiran wa nazira. Tidak lain aku utus Nabi Muhammad itu melainkan membawa berita khabar gembira. Apa khabar gembira? Supaya kita menyatakan tak ada diri kita. La ilaha illallah, menyatakan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah berita gembira. Berita gembira itu akan kita dapati bila kita memahami apa tu la ilaha illallah. Maka nak memahami la ilaha illallah, kita kena melihat dalam diri kita. Wa fi anfusikum
afala tubsirun. Jadi kita alhamdulillah, dan siapa-siapa yang biasa mengalami ataupun duduk dalam majlis mengenal diri, mengenal Allah, walau sekali, walau dia dengar dalam YouTube dan dia dikurniakan oleh Allah kefahaman di sisi Allah, maka dia akan meyakini dan mengimani. Meyakini dan mengimani. Tapi dia tak pernah dengar ilmu mengenal diri, mengenal Allah, dan dia akan mengatakan, dia akan memprotes, ataupun dia tak dapat apa yang dimaksudkan la ilaha illallah, maka dia akan dapat hanya menyebut-nyebut la ilaha illallah tanpa dia mengimani. Menyebut la ilallah dengan mengimani tak sama. Tapi ini kita duduk dalam majlis ni, alhamdulillah Allah memberikan zadathum imanau, memberikan di sisi Allah keyakinan. Allah yang bagi keyakinan. Duduk dalam majlis ni, bukan saya, Allah yang bagi. Bila Allah yang bagi, itu saya tak tahu berapa Allah nak bagi. Tapi kalau tak duduk ataupun tak buka YouTube mengenai ilmu ni, maka macam mana Allah nak bagi? Engkau sendiri pun dah tak yakin. Engkau yakin hanya baca je. Asyhadu an la ilaha illallah. Menyaksikan tapi tak saksikan. Cakap yang menyaksikan. Tak ada. Menyaksikan tak ada. Semua tak ada yang Allah jadi. Semua tak ada. Yang ada hanya Allah yang menjadikan. Tapi tak meyakini itu tadi menyebabkan diri kita berada dalam innal insana lafil khusr. Jadilah kerugian sebab dalam hidupnya dia tidak mengesakan Allah. Dia akan mengakukan dirinya. Mana pun pergi dia akan nak bawa keakuan diri. Dia nak kepuasan dirinya. Sedangkan kepuasan diri tak akan dicukup-cukup. Walau dunia seisinya dibagi, kepuasan diri tak akan cukup. Kita mengaku pun kita tuan pun Fir'aun tak cukup juga. Jadi yang cukupnya adalah bila kita wa amma bi ni'mati rabbika fadis. Kita tenggelam dalam keakuan Allah, iaitu sebenarnya kita tidak ada. Itu yang dikatakan nikmat yang paling mati, baru kita rasa nikmat dialah sebenarnya nikmat itu tadi. Ya. Kemudian baru disampaikan, hadis sampaikan bahawa kenikmatan dengan Allah lebur kita ni tadi tak ada tandingan. Semana saya nak cakap lah, kalau kita ni, kalau jumpalah emas satu gunung, macam mana gembiranya, tapi ini lebih keberuntungan kalau orang yang dah dapat Allah ni, saya tak tahu nak cakap. Hanya orang yang dah mengalaminya akan dapat merasakan betapa keuntungannya dirasakan dalam hidupnya bila dia rasakan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sekelip pun dia nak lupa pada Allah. Nikmatnya tadi. Dan dia membenci ada rasa keakuan dirinya. Dia membenci. Ada juga datang. Nak datang je dia takut. Dia malu. Dia tak nak. Dia hanya betul-betul nak rasakan iaitu Allah je. Tak ada dirinya. Perjalanan hidupnya adalah perjalanan yang dia nak sentiasa, ya Allah, seperti mana Rasulullah SAW bermohon, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri. Walau sekelip mata, walau sesaat. Begitu jugalah orang yang nak ngikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Dia pun berdoa gitu dan kehidupan dia tidak mahu menyusun sendiri. Sesuatu hajat. Contoh Sayyidina Ali, hajat yang dia nak tadi. Contohlah dia nak buah delima tapi tak dapat. Allah bagi dia buah apple. Tetap juga yang apple tu lebih dia syukuri daripada apa yang dia nak tak dapat tu. Maknanya, sesuatu yang kita hajatkan tak dapat, Allah gantikan yang biasa ataupun yang terjadi di waktu itu sebenarnya yang kita perlu tuntut. Iaitu maksudnya, bila kita tak dapat sesuatu yang kita hajati, tetapi tetap juga kita rasa bersyukur, iaitu kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan berkata macam mana? Ya Allah, sesungguhnya apa pun yang aku minta, apa yang aku hajati dah lama tak dapat. Sebenarnya itu tak penting, ya Allah. Yang paling penting adalah Engkau-Nya sentiasa aku rasakan, ya Allah. Aku sentiasa
Hidup rasa engkau aja yang ada. Ini yang paling musta'ak. Ini orang-orang yang dah kenal diri, kenal Allah. Dia dah tak ada maknanya mementingkan yang lain lagi. Dia hanya mementingkan rasa dia dengan Allah, hilang keakuan dirinya. Begitu nikmatnya hidupnya tadi, dia olahkan lagi. Sehingga kan dah tahapan yang jendak tu betul-betul patutnya dapat. Tak dapat, dia tetap redha. Dia kata inilah, ketentuan ni lah lebih baik. Daripada apa yang kau ajak tadi, sepatutnya dapat, tak dapat, tak apa. Yang pentingnya Allah. Dia olah, dibawa dalam kehidupan dia. Ya, dia sentiasa berkehidupan lah senang dengan Allah, senang je. Ya Allah, bersyukur ya Allah, aku dapat Engkau ya Allah. Hidup aku bahagia dengan Engkau ya Allah. Jangan Kau rosakkan lagi, jangan Kau ya Allah, Engkau bagi yang lain lagi ya Allah. Cukup aku dengan Engkau ya Allah, dah cukup bahagia ya Allah. Aku tak nak minta lagi yang lain-lain ni. Yang ada, yang apa yang telah Kau susun tu alhamdulillah. Yang mustahaknya aku dapat Engkau dah Allah ya Allah. Jangan Engkau setelah aku tak dapat Engkau dulu, sekarang ni Engkau perkenalkan diri Engkau dan aku dapat Engkau dengan izin Engkau, rahmat Engkau. Jangan Kau kembalikan aku ya Allah kepada yang seperti dulu. Keakuan diriku tadi. Ini yang bergolak dalam dirinya, berbolak-balik hatinya sentiasa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sentiasa dirasakan Allah yang memutarkan ke mana pun dia bawa. Ke arah ujian, ke arah nikmat. Tetap juga mana pun fa'ainama tuwalu fasama wajh. Dia akan tetap Allah lah dahulu. Dan dia tahu yang alakan dia ke mana pun itu adalah Allah Subhanahu. Dudukkan alam mana pun dia tahu Allah lah yang nak bawakan perjalanan asra bi abdihi. Dia yang tahu, Allah yang tahu nak bawakan kita perjalanan kita ke alam mana. Angan-angan kita ke mana. Semua Allah yang buat, kita tak rasa dah. Semuanya bukan Kau Muhammad, aku. Bukan Kau Muhammad, aku. Kita kedengaran gitu, Allah. Hingga kan kita dah terlalu banyak buat kesalahan, kesilapan. Tetapi kesilapan tu Allah Ta'ala tutupkan dengan kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kita buat salah tapi kita dibawa kita penyesalan. Itu penuh nikmat. Penyesalan yang dibagi bila kita buat salah, dibagi penyesalan. Tandanya dia menerima kita. Daripada kita berbuat kesilapan, kita tak merasakan. Ataupun kita berbuat kebaikan, kita membanggakan diri. Lebih bahaya lagi. Jadi, bukanlah saya cakap suruh buat tak elok. Mana bila sesuatu terjadi, kita perbuatan tak baik, maka kita memulangkan balik yang penyesalan tu yang datang tu, itu lebih baik daripada kita tak buat kesalahan tapi kita sombong. Di hadapan Allah kita sombong. Bahaya tu. Tu tadi. Nabi bagi tahu. Sungguh pun kamu tak ada buat salah, kan? Kemudian kamu merasa sombong, lebih aku takuti. Daripada kita berbuat salah, tapi kita menyesal, hinakan diri di hadapan Allah, itu lebih Allah suka. Daripada macam iblis. Jadi, sombong Allah tak suka gitu. Sebab perangai sombong tu akan bawa kebinasaan. Akan bawa kerosakan. Kita kadang-kadang dah beramal banyak, kita rasa amal kita banyak, kita jadi sombong. Bukanlah saya kata tak boleh buatlah. Tapi jaga. Jangan sampai amalan yang banyak menyebabkan kamu terhijab dengan Allah. Bukan saya tak bagi buat. Bukan Allah tak bagi buat. Jadi beruntung orang yang apabila dia kenal diri, kenal Allah, dia belajar, dia faham, dia dah dapat kenal dari sisi Allah, dia tahu sedikit dia amal akan Allah Ta'ala suka. Sebab dia tak rasa sombong, dia tak rasa mengaku dia melakukan amal baik tu. Tapi bila orang yang beramal banyak tanpa dia ada ilmu mengenal diri, mengenal Allah, akan menyebabkan dia bertambah jauh dengan Allah, ataupun ilmu amalan dia tadi, segala amal tidak akan dapat memberi manfaat, melainkan kerugian. Sebab apa? Kesombongan. Merasakan dirinya dah banyak beramal. Merasakan diri dia dah hebat. Dia terlupa bahawa rasanya setiap amal-amal yang dia bawa, setiap yang dia boleh lakukan, itu semua adalah rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang selalu kita nak diberi ingat pada diri kita. Diri kita ni mudah lupa.
Bila sesuatu amalan-amalan yang kita lakukan, kita dah merasa seolah-olah kita dah banyak beramal. Ya, kita berpuasa, kita solat. Itu maka tu Rasulullah ingatkan, banyak orang yang solat tetapi solatnya hanya sekadar pergerakan, tak lebih pada itu. Puasanya sekadar menahan lapar dan dahaga saja. Sebab apa? Sebab dia tidak faham. Tidak faham puasa yang sebenar-benar puasa. Solat yang sebenar-benar solat. Solat yang sebenar-benar solat adalah buangkan keakuan diri. Itu solat. Maknanya yang berdiri, rukuk, sujud, yang puji, memuji semuanya Allah. Tak ada dalam solat tu pun ingat akan batang tubuh kita ataupun apa pun yang kita lakukan, kita mengaku kita. Melainkan semuanya hak Allah. Itu solat yang sebenar solat. Hingga terbawa di luar solat, dia amaliahkan dalam kehidupan dia. Begitu juga puasa. Puasanya tu puasa orang yang hawas, yang terpilih. Yang bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Tetapi dia menjaga panca inderanya. Melihat dengan penglihatan Allah. Dia merasakan nafas turun dan naiknya sentiasa. Allah yang naikkan, Allah turunkan. Itu puasa yang jenis hawasul hawas. Dia rasakan apa pun yang dia ucapkan, ucapan daripada kalam Allah. Dia jaga tu. Bagi dia kalau apa, batal puasa. Jadi jangan kita merasa dah kita ni puasa kita ni dah hebat sangat sebelum kita tahu apa puasanya yang sebetul-betul. Kerana kita tak tahu asal usul solat dan asal usul iaitu puasa. Kan kita menunggu-nunggu ni. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita dah mula berdoa kan pada masuk bulan Rajab. Betul? Kita selalu banyak doa kita sebab nak sampaikan bulan Ramadan. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tidak membuat persediaan. Persediaan yang mana kita nak selalu berkehidupan dengan Allah sebenarnya. Apa pun amalan-amalan ni semua kemuncak dia adalah bila kita merasakan Allah je, tu kemuncak dia daripada segala amalan-amalan yang nak dilihat oleh Allah tadi, nak diterima oleh Allah. Apabila kita ikhlas, fana nama dia. Selepas ikhlas tu fana, maknanya tak merasa ada keakuan diri. Itu dah tentu-tentu ikhlas lah. Tapi kalau kita misal katalah kita disoal lah di dalam kubur lah, contohnya disoal, minta-minta tak payahlah kan, disoal oleh malaikat jadi kita ni, kita nampak, kita rasa kita dah banyak amalan, betul? Kita mesti akan begitu. Padahal itulah ingatan tu yang rosakkan kita. Padahal waktu itu, waktu yang harus kita ingat adalah aku tak punya apa-apa ya Allah. Aku tak tahu nak jawab apa ya Allah. Engkau yang tahu ya Allah. Itu rahsia dia. Kalau kita katalah soal mungkin nangkil soal kita kan, kita jawab gitu. Sebab saya dah mengalami sedikit masuk ke alam barzah dalam kubur. Dia tak ada boleh keluar suara dah. Kita hebat macam mana pun duduk dalam tu kubur, kita tak boleh cakap apa dah. Dia soal macam mana pun kita tak boleh jawab. Allah pun tak boleh. Itu pengalaman saya. Jangan samakan. Maknanya saya cerita pengalaman saya. Bukan saya nak cerita saya hebat. Saya pernah ditanam hidup-hidup. Maknanya datang muka nangkit tu di kepala dan di kaki. Soal. Dia berdialog tu. Ini cobaan ini kan betul-betul. Tak apa. Cobaan ke masuk dalam ni kita soal macam biasa. Muka nangkit cakap. Ada soal. Sebenarnya mulut kita tak boleh cakap. Cuma kita ingat Allah je. Ya Allah. Tadi kubur tu tadi yang gini, impap kita, dia akan tendang balik. Ini pun datang berseret. Bengis dia punya datang tu, gerun. Gerun. Kalau kita tengok cerita hantu tadi, muzik-muzik dia yang buat dia gerun kan. Cuba muzik rock datang, hantu datang. Tak ada pun kita gerun kan. Yang muzik-muzik tu jadilah ya gerunkan kita. Dalam kubur tu, muzik-muzik tu datang menyeramkan kita. Konon-konon dia bawa rantai lah muka nangkit tu. Konon-konon lah.
Dia seret berapi rantai dia daripada jauh lagi. Bunyi macam bali lentar. Takut gitu. Itu dia mainkan kat pendengaran kita. Tapi kalau kat dunia kita dah biasa mendengar Allah, bunyi bising macam mana pun kita masuk Allah, tak jadi apa. Tak jadi gerun. Dia datang depan kita nampak Allah dahulu, kita tak nampak malaikat tu kan, kita dah biasa kat dunia. Tak adalah. Sebenarnya apa yang kita kat dunia sebenarnya? Allah tak menzalimi. Kerana engkau melihat ke dunia ni dengan sesuatu kau tak nampak Allah dulu, gitulah nanti kau akan nampak gerun dulu. Kau tak nampak Allah dulu, kau tak tukar. Gitulah bunyi-bunyi yang menyeramkan tadi. Bunyi halilintar dalam kubur tu. Kau dalam kubur dia punya bunyi. Bunyi rantai muka nangkir tu berapi-api diseret. Kita dengar masuk. Ya Allah. Dah kita dah meraba gerun dah. Dah terbeliak biji mata kita dah. Tak pernah dengar bunyi gerun. Dia belum sampai lagi tu. Muka nangkir. Dah kita dah gerun. Sebab kita dah gerun dengan makhluk di dunia. Kita tak nampak padahal semua tu tadi adalah nak nyatakan Allah kita tak tukarkan. Kita hanya nampak makhluk. Gitu lagi dalam kubur. Jadi Allah tak pernah mungkin janji. Ini sebenarnya ya Rasulullah SAW. Kita hanya yakin kepada Allah. Itu lebih yakin pada Allah. Dia bila sebut orang bertapa, ni syirik ni bertapa pula. Tak. Dia bertapa, dia nak betulkan diri dia khalwat. Supaya apa yang nyata, yang apa jin ke apa datang, apa jembalang ke datang, dia la ilaha illallah. Kau tak ada kuasa yang kau ada kuasa. Kalau kita cakap macam ni, kita tak buktikan duduk kat dalam gua ke, kat kubur puaka tengah malam 40 hari ke, kita tak akan dapat tahu nilai kita macam mana. Jadi guru-guru yang ahli ni tadi, ahli Allah ni, dia akan train anak-anak murid dia. Bukan sekadar kata aku beriman, belum Allah uji. Jadi dia datang, Allah Ta'ala suruh uji macam ni. Dia ajar anak murid dia, kau duduk kat pulau besar ni, kat kubur ni, 12 malam, 4 pagi, duduk 40 hari. Untuk dapat apa ni? Tak usah dapat apa-apa lah. Kau nafi isbat dia. Allah je. Kita pun hari pertama nak menggigil lah. Datang bukan datang kan. Kita pun cabut. Gagal. Belum 40 hari lagi. Dia tak ada istilah mana yang kita kata. Tak ada ringan sikit. Tak ada. Itulah paling ringan. Paling ringan tu. Jadi jangan takutlah. Kita kena hadapi. Maknanya kita kena baiki diri kita. Baru kita nampak jembalang, nampak hantu terbang macam tu, kita dah tak nampak Allah dah. Tapi kata tadi, apa pun kau hadap, Allah dulu. Tidak kau pandang sesuatu Allah. Melainkan Allah dahulu. Kau buktikan. Wujud. Kau belajar sifat 20 wujud kan. Kau belajar wujud Allah kat mana pun Allah aja wujud kan. Bila tu datang, hilang wujud Allah Ta'ala. Gagal, baru kau tahu diri kau. Wujud pun tak lepas lagi. Sifat 20 ni bukan surah hafal saja. Disuruh amaliakan. Tu kena ada belajar ni, kena ada guru pembimbing ni. Kau belajar hafal dia, keset dia, kejap satu hari hafal. Wujud, kidam, bakok, lulus lah kan. Tapi nak wujud tu nak betul-betul, nak betul lah kita faham dia aja yang wujud. Itu yang sebenar-benarnya kita nak cari. Ya. Baru kita betul-betul yakin, hakul yakin. Apa pun dia datang. Nanti anak ke lansui ke datang bawa payung hujan-hujan, tak hujan dia bawa jadi baju hujan. Dia pun bisik kat kita. Dengan bau yang busuk apa semua. Bawa siap bagi payung dengan kita. Kita hujan. Duduk kat kubur. Dia bagi payung. Dia pun toleh sini. Kita nampak. Tak? Dia kata kenal lagi. Dia kata. Ada suara. Ada suara. Allah bagi suara. Dia pun bagi. Dia pun toleh. Kenal lagi kan? Bertaring kan? Berbolong uji mata. Kita pun tak pernah cabut lah kan? Cabut gagal lah. Itu mau tunggulah buat kata cerita Pelawi. Coba. Kena duduk sini. Ya Allah, la ilaha illallah. Ada jemaah kita buat gitu di Pulau Besar. Mula-mula kita letakkan ni kat tempat satu puaka tu. La ilaha illallah. Pelan je. Pelan je soal la ilaha illallah. Hantar seorang lagi kat depan tu. La ilaha illallah. Dia suara dia. Dia dah nampak tu. Dia dah nampak tu. Dia nampak. Tapi aku tunggu macam mana pun tak apa. Dia dah dengar petua tu kan. Engkau lari, lupa Allah, mati, Jahannam kau.
Lebih baik kau mati dalam ingat pada Allah. Tunggu je. Ingat aja Allah. Dia pegang tu. Tapi suara dia kuat, jadi kuat. Dia nak lawan kan. Dia nampak benda tu. Tak apa. Yang penting jangan lari. Terus la ilallah. Kuatkan. Dia tak ada daya upaya. Ya ilah, gigil-gigil dia lawan. Kita tak pernah kena bolehlah ketawakan lepas tu. Kena time kita, kita tahu. Kita tahu nilai iman kita dengan Allah macam mana. Duduk seorang-seorang dalam hutan, orang dulu duduk dalam gua Rasulullah SAW. Ingat saya saja gitu-gitu je. Allah Ta'ala suruh menyendiri seseorang. Allah nak uji, nak tengok macam mana hati kita. Belum diuji lagi. Belajar pun tak, macam mana nak diuji? Belajar kenal diri pun tak nak. Macam mana Allah nak uji? Itu bukan uji, itu teguran Allah. Bukan semua makhluk Allah tu boleh menerima ujian. Tapi kalau dia dah belajar kenal diri, kenal Allah, Allah perkenalkan diri dia, baru diuji. Kau nampak siapa dulu? Macam ni tak apa, siang-siang. Tak? Ada malam-malam dah seorang-seorang kat kubur, kat dalam gua. Mula. Engkau dengan siapa sekarang? Rasa kat dengan Allah tak? Dengan Allah selamatlah kita. Nanti Allah Ta'ala hantarlah macam-macam makhluk dia yang cantik-cantik. Allah make up kan cantik, bertaring apa. Kita pun tengok dia baginya rasa gerun kat kita. Was-was. Supaya lupa pada Allah, dia bagi was-was. Macam mana kau nak ulahkan? Bisikkan yang datang tadi. Ni mengerikan, ni takut, ni makan orang, gigit orang, macam-macam. Macam mana? La ilah, tak ada. Tak ada. Perkataan Allah kat dalam. Ini dia luas, was-was. Tak usah layan. Kita Allah kat dalam. Lawan kan? Baru kita tahu nilai kita. Kalau tidak, sekadar cakap. Itu semua para Rasul, para Nabi, wali Allah diuji. Sahabat-sahabat Nabi semua diuji. Kita nak yang begitu. Jangan lari pada ujian. Belajar. Bila datang peperiksaan, exam, ambil. Itu ujian. Untuk menentukan lulus tak lulus. Tak apa, ambil je. Apa yang kita belajar, itu sentiasa hilangkan keakuan diri. Kerana yang datang tu jin kepala 7 ke, yang mengerikan apa benda ke, yang bolong tak bolong, yang datang terbang freestyle ke apa benda pun, itu semua adalah diri kamu. Itu diri kita sendiri, sifat-sifat tercela kita. Sombong, riak, takbur kita yang datang sebenarnya. Waktu tu. Guru saya cakap gitu. Jadi kalau masih kau takut tu, diri kau lah tu, perangai kau lah tu. Yang datang berbolong tengah, rambut dia terbalik, kepala bocor lah, bertaring bajang apa, panjang, ngeri muka dia, tu diri kau lah tu. Dia kata gitu. Kalau kau tak lawan kan, tak kalahkan, maknanya masih ada lagi benda tu dalam diri kau. Jadi diri kita sendiri maknanya. Kita kena kalahkan. Dia ada dalam diri kita. Ini nak diolahkan dalam kehidupan kita. Baru kita tahu nilai kita di sisi Allah SWT, barulah kehidupan kita dengan Allah SWT. Kita tak takut siapa-siapa lagi. Kita hanya takut kepada Allah, iaitu kita rasa keakuan diri. Itu yang kita takut. Kita dah dapat dia punya skill dia. Itu ya. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Saya bagi Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Auza'i dan juga Syekh Latif, Ustaz yang lain bagi pencerahan sikit, insya-Allah. ما علمتنا إنك أنت العالي الحاكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالي الحاكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أستغفر الله العظيم التواب الرحيم أستغفر الله العظيم التواب الرحيم
Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita rasa sangat bersyukur kerana dapat buat satu lagi majlis di Zawiyah Tok Ayah ini. Dan kita memang mengalu-alukan dan menjemput para ulama arif billah untuk memperkatakan tentang tauhid. At-tariq ilallah ka'adadil anfus. Jalan menuju Allah ini banyak seperti banyaknya nafas. Walaupun begitu, para arif billah yang bercakap tentang hal ini malangnya sangat sedikit. Ramai orang lebih suka memilih untuk bercakap hal fiqah, untuk bercakap tafsir, untuk bercakap tentang sirah, untuk bercakap tentang hadis, untuk bercakap tentang muqaranah adian, untuk bercakap tentang comparative law, comparative religion, comparative fiqh. Akan tetapi itu semua bukanlah satu kesalahan ataupun satu benda yang kita remehkan, bukan. Tetapi ketika mana zaman emas Islam, hal yang diperkatakan oleh Ustaz Aziz ni semuanya sedia maklum, semuanya selesai, iaitu hal yang berkaitan dengan akidah. Ketika mana zaman Rasulullah, semua sahabat arif billah. Ketika mana para zaman tabi'in, tabi'in, semua sahabat ahli sufi semua. Sebab itu tak wujud istilah ahli sufi. Sebab semua orang ahli sufi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila semua orang ahli sufi, kalau wujudnya satu orang yang sesat, maka dia akan dipanggil sebagai ahli bid'ah, iaitu berpahaman lain daripada jumhur ulama, berpahaman lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam ilmu akidah ini dipanggil sebagai ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Contoh, seperti kalaulah wujudnya satu fahaman yang melihat pokok, dia kata pokok itulah Allah. Yang dia tengok lembu, dia kata lembu tu Allah. Dia tengok langit, dia kata langit tu itulah Allah. Dan dia i'tiqad katalah itu adalah zat Allah. Ini salah satu daripada fahaman ahli bid'ah. Adapun apa yang diperkatakan oleh para sufi, para arif billah, bukan itu maksud dia. Kita tidak membicarakan tentang zat Allah. Kita tidak membicarakan tentang zat Allah sebagaimana sebelum wujudnya akidah ahli sunnah wal jamaah ataupun yang masyhurnya di alam Melayu dipanggil sifat 20. Tidak sama sekali kita membicarakan tentang zat. Jadi bila para guru arif billah berkata, kita minum, kita angkat cawan minum, kita hendaklah tukar untuk menampakkan Allah di balik perbuatan kita minum. Bukanlah maksud dia menyuruh kita memandang zat, bukan. Perhatikan betul-betul. Para arif billah berkata dan mengulas tentang sifat 20 yang pertama sekali itu, tak selesai, iaitu wujud. Yang kedua qidam, yang kedua baqa. Yang keempat mukhalafatuhu lil hawadith. Dan seterusnya lah, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam. Sekarang ini
kalau kita nak letak ilmu ini ataupun perbahasan ini di dalam ilmu i'tiqadiyah, ilmu aqaid, perbahasan ini baru sentuh pasal wujud yang pada hari ini masyarakat tak selesai. Kerana dia merasakan amal perbuatan dia itu adalah wujud dia. Amal perbuatan tu dia semata-mata yang buat tanpa campur tangan Allah. Ini salah faham yang berlaku dalam masyarakat sekarang tentang perbahasan wujud tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila kita melakukan rukun Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, dengan ilmu i'tiqad yang sejati, yang benar, yang diajarkan oleh para arif billah, barulah rukun Islam kita itu menyala. Kalau sebelum ini tak menyala. Bila kita faham ilmu akidah, menyala. Bila menyala, dia menerangi. Bila menerangi, dia ada faedah. Bukan kata kita tak ada mentol. Ada mentol tu. Tapi bila tak ada disertai dengan ilmu aqaid yang benar ataupun siratul mustaqim ini, yang hendaklah digigit dengan gigi geraham ni, mentol kita tu tak menyala. Dia mengamalkan rukun Islam dengan bersungguh-sungguh tapi tak menyala. Apa dalil ni Ustaz? Dalil saja apa boleh. Dalil dia ialah seperti dalam bulan Ramadan, ramai ustaz akan baca ramai orang yang puasa tetapi dia tidak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Jadi yang dapat something imanan wahtisaban. Apa dia dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tapi dengan keimanan yang sahih, wahtisaban, dengan rasa keinsafan, rasa wahtisaban, maknanya rasa seperti yang Al-Fadil Syekh Aziz cakap, dia rasa diri dia nothing. Aku boleh puasa ni pun Allah yang kasih. Aku tak ada bawa apa benda pun tak ada. Semuanya Allah, kudrat Allah. Kalau Allah tak bagilah puasa, takkan boleh. Itu wahtisaban. Keinsafan, penghayatan, keimanan, wahtisaban. Apa hasilnya? Menyala. Apa maksud menyala tu? Salah satu maksud, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Semua dosa-dosa diampunkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu di Mesir ni ada dua orang ulama berdebat hal ni. Dia datang bertamu di satu orang rumah wali Allah. Wali Allah ni kata, kita ni semuanya Allah yang kasih. Kita angkat cawan ni pun Allah yang kasih minum. Kita bangun ni pun Allah yang kasih. Kita duduk pun Allah yang kasih. Satu orang ulama yang tak melalui jalan ni, ulama ke pelajar ke ataupun bakal ulama lah. Kalau ulama dia bukan macam ni. Ni bakal ulama lah, yang menziarahi para ulama. Dia macam betah, dia macam tak setuju, dia macam bangkang. Dia kata, ni saya boleh angkat, ni saya yang angkat, ni saya boleh angkat, ni saya yang pilih untuk angkat. Saya yang pakai sokok ni saya yang pilih. Yang pilih macam ni, Allah bagi kita kuasa untuk kita menentukan di bumi ni. Pertembungan antara dua kaum ulama. Ada satu tajalli yang berlaku. Para arif billah ni, dia bercakap,
daripada gerak hati dia. Dia kata, kalau engkau kata semua atas kudrat engkau, sekarang ni aku doa dekat Allah, engkau tak boleh bangun. Kau tak boleh bangun sebab engkau kata semua perbuatan kau kudrat engkau. Aku doa dekat Allah, engkau tak boleh bangun. Cuba kau bangun sekarang. Memang tak boleh bangun. Stroke terus. Kisah ni dapat masa sembang-sembang dengan sahabat-sahabat di Mesir. Mana dia punya jalan cerita, kitab mana dia ambil tak tahulah. Tapi kisah ni tersebarlah sama-sama kami dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pengajaran kepada kita, pilih jalan mana yang tak sombong lah. Kalau kita ambil jalan, kita ni ada ikhtiar, kita ni ada otak, Allah bagi otak suruh fikir. Kita kata kita yang buat. Kita kata ni aku buat, ni aku. Keakuan saja-saja. Rumah ni aku buat, bangunan ni aku buat. Bendang ni aku buat. Aku. Mana lagi baik dengan satu orang yang berkata ini semua zalika min fadli rabbi. Orang Mesir suka sebut, kalau dipuji ke dia apa semua, zalika min fadli rabbi, semuanya Allah. Tu bagus Arab Mesir ni. Perkataan-perkataan semua ada doa. Kalau dipuji rumah, dipuji anak-anak comel ke apa, zalika min fadli rabbi. Arab dia tuturkan perkataan tu, dipuji Allah. Apa maksud zalika min fadli rabbi tu? Zalika ni isim isyarat itu, min fadli adalah merupakan anugerah Rabbi, daripada Tuhan aku. Sekurang-kurang dia cakap macam tu. Inilah jalan yang lagi baik daripada memutuskan sesuatu perkara tu dengan Allah. Sebagaimana yang kita lalui dalam arus perdana pada hari ini. Cuba tengok TV je. Tengok TV. Dalam 10 minit tengok. Berapa persen yang dikaitkan dengan Allah? Ucapan-ucapan pemimpin, berita-berita, berapa persen dikaitkan dengan Allah? Allahumma salli ala Muhammad. Kot lah nak cakap sikit insya-Allah. Nak cakap sikit alhamdulillah. Jadi dah tu. Jadi dah. Di hujung-hujung setiap baris perkataan kita insya-Allah. Di awal perkataan kita alhamdulillah. Ya, masukkan, kena ada perkataan tu. Katalah kita berhadapan dengan audience yang macam-macam kan. Kita nak sebut pasal macam ni, macam Ustaz Aziz sebut, katakanlah tak mampu kan. Cikgu-cikgu kan nanti jadi guru besar kat sekolah. Ramai pelajar-pelajar. Kena sebut juga alhamdulillah pada hari ini kita berhimpun. Kena sebut juga untuk kaitkan sesuatu ayat kita dengan Allah. Anak-anak murid mana-mana yang tidak buat kerja sekolah, sila ke depan dengan izin Allah. Semua ada Allah kat situ. Dalam setiap baris ada insya-Allah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar. Perkataan-perkataan wali-wali Allah macam tu. Semua dalam satu baris, dia punya sentence tak pernah tinggal perkataan Allah. Baru semua tidak terputus dengan Allah. Dalam hidup kita tidak ada syirik. Semua atas izin Allah. Rezeki pada Allah juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqarah ila siratal mustaqim. Ila siratal mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat inayah kasih sayangnya dapatlah kita bersama-sama di pagi yang mulia ini dengan kedatangan Ahlul Bait daripada Melaka ke Perlis diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya juga. Tak ada diri kita dia aja. Bukan diri kita tapi diri dia. Nak menceritakan tentang diri dia yang esa. Kalau kita nampak yang banyak ni pun dekat dalam rumah ni, orang pun yang banyak ni pun menyatakan kepada dia juga. Esa, satu, esa, tunggal. Tidak boleh menyatakan yang banyak. Yang banyak tu semua menunjukkan kepada yang satu, itu yang dikatakan la ilaha illallah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada diri kita dia aja. Itu yang seperti Syekh Aziz beritahu, nak mengamaliahkan dalam kehidupan harian ini cukup payah. Sebab kita
Kita dah dulu dididik dengan keadaan mengakukan aku ni. Itu yang payahnya. Jadi saya berkongsi dengan keluarga saya setiap talk yang berulang-ulang, seperti mananya kehidupan kita yang berulang-ulang ni, bahawasanya kita dalam kehidupan harian kita ni, jika diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tak ada keakuan diri kita, menafikan keakuan diri kita, la ilaha illallah, maka kita ni kena yang dikatakan tadi, yang Syazif beritahu tadi, bertaubat. Zolamna. Bertaubat. Apa yang kita buat, apa yang sebenarnya dosa kita yang paling berat sekali sebenarnya? Mengadakan keakuan diri kita, itu yang kita bertaubat. Yes, ritual tu, yang solat 2 rakaat tu, yes, betul. Solat 2 rakaat, solat taubat, yes, betul. Tapi dalam kehidupan harian kita, yang kita bawa kereta tadi tu, kalau saya bawa kereta daripada Taman Melati tadi tu, adakah saya ni bertaubat kepada Allah? Sedangkan Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali. Kalau kita bawa kereta ataupun kita buat apa saja, hendaklah kita bertaubat. Bertaubat apa? Ada keakuan diri aku, ya Allah. Aku pegang steering ni pun aku rasa aku, ya Allah. Aku nak berjalan ni aku rasa aku, ya Allah. Aku angkat barang ni aku rasa aku, ya Allah. Itu menyatakan, tidak menyatakan kudratullah. Itu nak kita nak perkatakan setiap hari. Kita nak perkatakan zolamna. Nabi Adam cakap zolamna. Dia tak salahkan Hawa, dia keluarkan daripada syurga, tidak salahkan Hawa, tidak salahkan iblis. Cerita tu memang iblis, Hawa daripada perjalanan tu lah, tapi dia tak nampak. Tapi dia kata zolamna. Ritual solat buat juga. Saya cakap dengan keluarga saya je, saya tak cakap dengan keluarga lain. Ni saya nak kongsikan dengan pendengar YouTube dan jemaah-jemaah yang ada di sini. Dalam diri kita, saya sendiri pun tak nak kata zolamna pun tak ada daya upaya, tapi Allah Taala didik saya. Zolamna, engkau berdosa sebab ada engkau, aku nak engkau je. Ya engkau je, ya Allah. Tu zolamna, jangan ada keakuan diri. Musuh yang paling utama keakuan diri kita lah. Kita menyatakan aku tadi tu, mengakukan aku tadi tu. Itu zolamna. Itu ketua segala kebatilan yang benda lain boleh masuk. Semua boleh masuk. Fir'aun, Ya'juj Ma'juj, apa semua boleh masuk. Tu. Bukan senang. Senang kita nak cakap menafikan keakuan diri kita ni. Menyatakan dalam mulut saya ni senang. Tapi nak cakap, nak bawa amaliah ni, dalaman ni, bukan senang. Syekh Aziz cakap tadi, dalam kubur tadi tu kan. Bukan senang. Tapi tidak susah dan tidak senang pun. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Kita cakap ni sebenarnya semua kita nak bersama-sama bawa, mengajakkan semua sekali mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara ini. Dengan cara ini yang Nabi Muhammad SAW ajar. Dia ajar apa? Inilah menafikan keakuan diri kita. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar lah menafikan keakuan diri ni. Itulah sebab apa dah lama kita tinggalkan. Saya cakap dalam diri saya, aku dah lama tinggalkan benda ni. Aku dah jumpa dengan orang yang boleh bimbing hati aku kepada Allah. Tapi aku tak pernah dengar. Bukan saya berbantah-bantah, tidak. Orang tak dengar, baru sikit je dengar. Sikit je dengar YouTube ni. Kan? Tapi dia tak dengar habis. Dia tak dengar habis. Dengar habis dulu. InsyaAllah. Allah Ta'ala akan bagi. Wazidnahum huda. Petunjuk. Ni bukan masa lagi saya nak nak kata benda ni macam mana kan. Tapi kita duduk dengar betul-betul. Allah Ta'ala akan bagi wazidnahum. Dan jadilah pendengar yang baik. Tak faham, tak apa. Bukan Syekh Aziz, saya, Ustaz Ahmad dan siapa-siapa yang nak cerita kejap lagi ni, bukan dia nak bagi faham dalam majlis ni, tetapi Allah yang akan bagi faham. Dia lah yang nak bagi faham. Kita datang sini pun bukan disebabkan kita ni tak ada, disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala yang bawa memperjalankan hamba-Nya ke sini di zawiyah tu ayah yang penuh rahmat ni. Itu dah sebabnya. Disebabkan apa? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila lagi kita nak kembali kepada Allah ni? Bila lagi? Sekarang ni kita dah kena bertindak. Saya yang cerita ni pun jatuh bangun juga. Bab kata Syekh Aziz, lesson L. Kan? Tak apa, kita belajar. Daripada yang langsung tak ni, yang nak buat macam mana kan? Tak apa, Allah Ta'ala didik kita. Kita ikut qadar yang Allah Ta'ala bagi. Ikut. Jadilah diri sendiri itu, maksudnya diri sendiri itu sentiasa mengesahkan Allah, bukan diri sendiri diri kita, tapi dirilah. Cerita ni nak cerita kasih saya pun tak mau ceritakan diri saya. Semua ceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sama-sama kita mengamalkan dalam kehidupan harian ini. Jadilah seorang pendengar yang baik. Sami'na wa ata'na, dia akan dapat ketaatan di situ. Insya-Allah.
Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, akhirnya Allah izinkan juga saya sampai ke Perlis. Jadi memang berbagai-bagai dugaan nak sampai ke sini. Kadang hajat hati tu nak melengahkan lagi. Tapi syukur ada yang memberi bimbingan supaya jangan menangguhkan perkara yang baik. Jadi bila saya sampai ke sini, baru saya sedar yang saya bila dalam perjalanan kalau perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj, jadi saya pun diperjalankan dan saya diperdengarkan dengan pendengaran Allah dan saya melihat dengan penglihatan Allah. Kemudian sesampainya saya di sini, di rumah sewa, saya bersyukur lagi sekali sebab saya orang yang pertama saya dipertemukan adalah guru-guru saya. Ya. Syukur Alhamdulillah, saya orang yang pertama datang, Syekh Aziz dan Syekh Latif. Masya Allah, saya kata macam tak tergambar lah dalam hati sebab itulah orang yang pertama yang saya jumpa di sini dan kemudian terus untuk datang talk yang pertama di sini. Cantik betul susunan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul sekali lagi di Zawiyah Tok Ayah, dikelilingi oleh para mujahid yang handsome dan tahniah hari ini mendapat perhatian yang 100% daripada para mujahid Habib, Noh, Muhammad, Toha, Anas. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Kak Saadiah daripada Melaka. Semoga kehadiran ke sini dapat menyemarakkan lagi perjuangan kita dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dengan membuang segala keakuan dalam diri kita. Semoga kita terus istiqamah bersama dengan anak-anak yang dicintai. Saya terasa macam Umi Bariah berada bersama kita, tersenyum melihat kita semua. Semoga kami terus, para wanita, terus semangat untuk membimbing diri sendiri dan membimbing anak-anak semua untuk terus kenal diri dan kenal apa, Bik? Kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya ada satu persoalan pada hari ini. Macam mana untuk kita apabila kita melakukan solat taubat, untuk betul-betul kita merasakan yang kita ni betul-betul bertaubat. Untuk macam apa? Solat tapi nak menitiskan air mata tu begitu susah. Adakah itu masih adanya keakuan dalam diri kita ni? Rasa memang kita terasa banyak yang kita buat maksiat. Maksiat mata, maksiat buang masa semua tanpa benda-benda yang berfaedah. Terasa memang kita mengakui yang kita banyak keakuan. Dan tapi apabila kita nak bertaubat, kita nak mari rasa menitiskan air mata menyesal tu cukup susah.
Jadi minta Ustaz bagi tips-tips untuk macam mana untuk bertaubat sesungguh yang sebenar-benarnya, taubat nasuha lah. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diucapkan oleh teman-teman saudara kita, iaitu Ustaz Al-Fadil, Ustaz Auza'i, itu semuanya adalah daripada Khatib Rabbani, Syekh Latif dan lain-lain tadi, daripada Kak Sharifah Sadiah, ya, yang hijrahnya itu diperjalankan oleh Allah, bukan dia datang dengan diri dia, tapi Kak Sharifah Sadiah datang dengan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Allah terima sebab dari Allah kepada Allah yang layak. Bukan kalau diri kita yang bawa, tak mampu. Bukan diri kita. Jadi setiap apa pun Allah lah yang memperjalankan. Jadi bulan Rajab ni pertajamkan lagi. Setiap perjalanan nafas naik turun, pemikiran ke mana pun sentiasa Allah yang bawa pikiran kita ke mana-mana. Rasakan Allah je. Jangan ada berpersangkaan diri lagi. Jangan ada persangkaan, itu pun buruk lagi. Persangkaan diri itu buruk. Persangkaan buruk tu. Maknanya tukarkan dengan persangkaan yang nyata jelas, iaitu Allah yang memperjalankan. Setiap nafas kita turun naik, setiap terkelip mata kita, setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, semuanya dia belaka. Nanti kita akan nampak semua nanti tak lain Allah yang memperjalankan. Selamatlah kita. Ya. Alhamdulillah, ya, bersyukurlah kita kepada Allah SWT, ya, di pagi yang mulia ni, bulan Rejab masuklah. Alhamdulillah, tadi cuma ada satu soalan yang agak berbahaya bagi saya nak jawab. Sebab saya sendiri pun merasakan lagi hina dina. Merasakan kotornya pakaian kita ni kotor. Di hadapan Allah sentiasa kita hinakan. Sentiasa rasakan kita ni lemah. Ya, sentiasa rasakan kita tak berdaya upaya. Ya, tetapi kita sombong, kita nak rasa kita juga berdaya upaya. Akan Allah Ta'ala hantarkan kesadaran tu nanti. Kesadaran tu yang akan menyebabkan kita akan insaf, kita akan mengalir air mata penyesalan. Sebab kesadaran tu yang datang daripada Allah tadi. Ya, maka itu Rasulullah SAW sendiri bersabda, itu Rasulullah mengadu kelemahanku kepada Allah. Itu kebanggaanku. Jadi kita kena bangga, kita dibagi Allah kesedaran, kita menyesal kita ni pakaian kita cepat kotor. Baju kita, aku pakai satu hari pun kita dah rasa kotor. Gitulah kolbun kita nak di hadapan Allah. Sentiasa nak beristighfar, cuci selalu. Tak ada salah pun kotor juga, cuci. Sebab menyangkakan kita ni baik tu lebih bahaya lagi. Ya, lebih baik tadi kita rasakan banyak hina, kita ni lemah, mengadu tu kebanggaan Rasulullah. Kita pakai. Maka Allah yang akan bagi kesadaran. Kesadaran tu yang manis tu. Kesadaran yang kita ni hina, kita ni lemah di hadapan Allah. Betul-betul pengharapan kita kepada Allah. Ya, baru kita istighfar, baru kita bertaubat. Baru akan mengalir air mata yang betul-betul insaf, kan? Bila kesadaran Allah Ta'ala hantar. Itulah saya sendiri pun bermohon pada Allah gitu dan menganggap selalu diri kita ni hina. Ya? Pakaian kita adalah hina. Jangan pakai pakaian yang lain. Ya? Iaitu bila hina, maka kita akan merasa kita ni harapkan kepada Allah. Waraja'na ila Allah. Ya? Waraja'na ila Allah. Betul-betul pengharapan kita hanya pada Allah. Sebab kesalahan kita yang lepas saja pun tidak mampu lagi nak dibersihkan. Ya? Tak mampu lagi kita nak bersihkan, nak tebus. Ya? Jadi kita harapkan kepada Allah kesadaran supaya jangan kita ulangi lagi pun cukup dah. Ya? Sebab yang dulu tu tak boleh dihapuskan lagi. Melainkan harapan kita pada Allah dan kita kesadaran dia bagi ni, kita mengingati salah-salah kita yang dulu tu selalu. Supaya kita tak memikirkan lagi nak
nak buat yang ke depan, yang dulu pun belum selesai lagi ya Allah. Kotor, hina aku lagi ya Allah. Di situ yang diingat tadi, itu kita mengadu kelemahan kita kepada Allah yang gitu. Kalau kita tak ke situ, itu rosaklah diri kita. Kita merasa kita ni dah cukup bersih. Lebih bahaya lagi. Itu mungkin tu salah satu cara skill dia untuk nak dapatkan kita ni. Bila kita ingat dia kesalahan kita, kita dah harapan kita kepada Allah, Allah aja yang boleh bersihkan. Jangan kita nampakkan kebaikan kita dalam kita beristighfar. Nampakkan dulu-dulu punya silap tu, longgokkan, minta Allah bukakan supaya datang kesedaran, baru kita istighfar. Sebab kita selalu istighfar, kita tak ngadirkan. Kadang-kadang kita nafsu kita dah nutup. Kita pun tak tahu, seolah-olah macam kita tak ada dosa je kita lakukan kesalahan. Kita rasa dah 70 kali aku sebut ni, lega aku ni. Kita rasa gitu bahayanya tadi. Padahal letak kan, Saidina Abu Bakar 3 kali je silap. Dah 25 tahun dah. Dia ingat tu, dia tak buat lagi. Dia ingat tu je, tu sahaja. Maka dia tak akan buat lagi 25 tahun. Itu 25 tahun punya dulu punya 3 silap dia. Tak lalai macam mana sikit tu. Dia ingat selalu dia menangis. Dia ingat 25 tahun punya silap. Kita semalam punya silap berbanyak pun tak ingat. Dia sekarang ingat, tak ingat Punya ditutup tadi, punya rasa macam kita ni dah baik. Padahal kotor baru semalam tu, belum disuci lagi. Dah longgok-longgok baju pakaian kita kotor, kita masih lagi buat lagi, kita istighfar, kita rasa macam cukup dah. Itulah punca dia. Kesadaran tu kita nak minta pada Allah, sedarkan kita dulu bahawa kita betul-betul menyesal nanti. Kalau tak dibagi sedar oleh Allah, kalau tak dibagi sedar oleh Adam tadi, dia tak akan mengaku zalam dah. Yang ajar ayat tu pun Allah juga. Sebelum ayat tu Rabbana zalamna, sebelum ayat tu sampai kepada Adam dibagi kesadaran dulu. Bila dah sedar baru dia sebut Rabbana zalamna. Tu tadi. Berapa tahun? Menurut riwayat 60 tahun dia sujud. Sekali je silap tu, menghampiri tu. Bagi dia salah besar sangat dah. Kita anggap kecil. Dia tak. Jadi kita nak semangat yang gitu, kita akan berterusan untuk menyesali betul-betul yang dulu-dulu ke yang semalam ke. Kita tak nak ulangi lagi. Tu penyesalan. Bila datang kesedaran, akan penyesalan nak buat ke depan tu. Dan kita kena selalu ingat lah. Supaya bersih, kita tak nak ikuti lagi. Menyesal ya apa? Ya Allah, dulu aku gini, ya Allah. Kau bebankan di bahu aku, ya Allah. Salah-salah aku dulu, ya Allah. Bumi tak larat pikul banyak, ya Allah. Kau bebankan kat bahu aku, ya Allah. Salah-salah aku. Langit tak dapat tutup, ya Allah. Kekotoran dalam diri aku masih berlegar. Sifat keakuan diri, sifat tercela, iaitu mazmumah. Sifat apa ni, riak, takbur, sombong, masih kotor dan najis, ya Allah. Kau yang tahu, ya Allah. Tak ada air lautan dapat bersihkan. Melainkan rahmat dan juga Engkau punya kurnia yang boleh tolonglah. Di situ akan datang. Dan kita bersedia untuk tidak mau ulangi, minta kekuatan, ya Allah. Jangan kau dah bersihkan aku, jangan kau apa lagi, ya Allah. Jadikan aku sentiasa kembali pada Engkau, leburkan diri aku. Di situ maknanya akan datang keputusan dia. Iaitu tak lain, matikan diri ya. Itu, saya rasa cukup sampai situ dulu, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'akuminkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu ala nabi.